Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Syah. Sorry guys. Hai, Waalaikumsalam Yogan. Hai. Sorry, saya punya internet masalah sikit. Saya tak tahulah kenapa tiba-tiba. Sebab bila hujan dia memang masalah sikit. So now, hari ni, tengok dengan tajuk tadi pun saya siap tulis insurance. Sebenarnya dia untuk percukaian. Okay, hari ni saya akan masuk pasal percukaian. And ini adalah bab 4 bagi tingkatan 5. So, saya akan fokus more on pengiraan, iaitu kita nak kira cukai-cukai ni lah. And nanti seronok dia gelak kan. Okay. Okay. Thank you for joining, Yogan. Okay, so nanti yang untuk pembacaan, maksudnya bahagian depan-depan tu, you guys baca in detail lagi. Saya just terang sikit-sikit pasal depan tu. Yang saya nak fokus adalah pengiraan. Okay? Okay, so jom start. Now, percukaian. So, percukaian ni kenapa? Kenapa kita kena buat percukaian ni? Iaitu, bila kita bagi cukai, itu adalah untuk pembangunan negara. So, contoh kat sini, rakyat bayar cukai. So, cukai ni akan dapat kat kerajaan. Kerajaan ni akan membangunkan negara and kita boleh gunalah kemudahan-kemudahan yang diberikan lah. So, dari cukai ni kita akan dapat balik lah kebaikan untuk diri kita. So, ke mana hasil cukai ni digunakan? Antara tempat-tempat yang cukai ni kita akan dapat, yang kita dapat tengok adalah macam kesihatan. So, macam dekat hospital, ada hospital kerajaan kan, itu adalah diberikan hasil-hasil cukai ni. Ataupun macam untuk pendidikan, so ada sekolah kerajaan, itu adalah untuk pendidikan. And then ada lagi untuk infrastruktur macam kita naik LRT, so tu untuk kemudahan awam lah. So itu adalah kepentingan untuk cukai. Jadi you guys nak baca in detail, boleh baca dekat bahagian depan buku teks tu in detail. And then next, okay, jenis-jenis cukai. Jadi 5 cukai ni kita akan belajar, iaitu cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu. Cukai pintu nama lain dia cukai taksiran. And then cukai tanah, and then cukai jualan dan perkhidmatan. Jadi untuk cukai-cukai ni, dia ada penerangan dia in detail, which is apa benda yang dia cover, and then akibat jika tidak membayar cukai tu lah. So saya baca dah macam law punya, jadi saya tak letak lah. So you guys boleh baca. Cumanya saya pernah nampak dia tanya soalan siapa pihak yang mengutip. That's why saya tulis kat sini siapa pihak yang mengutip. Jadi untuk cukai pendapatan ni bila kita kerja ataupun ada syarikat kena berdaftar and kena bayar cukai. So cukai pendapatan ni yang kutip adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri yang kita dok cakap LHDN. Itulah yang kutip cukai pendapatan. And then untuk cukai jalan, so once you kerja you akan kena bayar lah cukai pendapatan ni. And then next adalah cukai jalan. So cukai jalan bila you ada kereta, ada motor, ada kenderaan, you kena bayar cukai jalan lah. Once you bayar cukai jalan, barulah kenderaan tu boleh bergerak di atas jalan raya lah. So cukai jalan ni siapa yang kutip? Iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ. So you guys boleh copy lah yang ni. Ni saya just ambil yang saya rasa penting, iaitu pihak yang mengutip. Alright. And then next adalah cukai pintu. Cukai pintu nama lain dia adalah cukai taksiran. Jadi yang kutip adalah pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah. Ini yang macam contoh kita bayar bila ada rumah. So kat sini dia orang bagi untuk macam penyelenggaraan lah, untuk kos-kos macam nak cuci longkang ke ataupun nak kutip sampah ke, itu kena bayar lah cukai pintu. And then next, betul, cukai pendapatan tu macam kita kerja, betul. So nanti akan kena bayar cukai pendapatan. So sekejap lagi kita akan kira lah macam mana nak kira cukai pendapatan tu. Okay. And then cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai tanah. So cukai tanah ni siapa yang kutip? Cukai tanah adalah Pejabat Tanah dan Galian. Alright. And then next adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan ni adalah dua benda iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. So cukai jualan ni kita bayar sekali je untuk kita ekspor ataupun untuk kita keluarkan barang lah. And then cukai perkhidmatan ni adalah yang lebih kepada macam yang kita guna. Maksudnya perkhidmatan contoh macam
kita tidur hotel, so ada cukai perkhidmatan iaitu kena bayar. Berapa cukai yang kena bila tidur hotel tu. Ataupun bila kita beli McDonald, KFC, so itu ada cukai. So cukai-cukai tu adalah cukai perkhidmatan. Okay, so kita akan dikenakan cukai, and then orang yang kutip cukai, which is macam contoh kalau saya beli McD, saya bayar cukai, and then orang yang kutip cukai tu nanti dia kena bayar dekat yang kutip ni lah, which is Jabatan Kastam Diraja Malaysia lah, nanti dia akan bayar. Alright, so ini adalah cukai-cukai dia. And then next, okay, so kita masuk pengiraan. Jadi untuk pengiraan ni yang saya akan fokuskan, iaitu mengira cukai pendapatan. Untuk cukai pendapatan, dia ada 3 step. Yang ni, sebelum kita dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar. Alright, so jangan skip step-step ni. Iaitu, pertama, hitung pendapatan bercukai. So, pendapatan bercukai ni adalah pendapatan yang akan dikenakan cukai. Maksudnya, kalau macam kita punya gaji tahunan, saya lupa nak cakap. So, untuk cukai pendapatan ni, contohlah, dia kena bayar setahun sekali Setahun sekali. Dah macam raya kan? Setahun hanyalah sekali. Setahun sekali. And, contohlah, untuk yang tahun 2020. Contoh tahun 2020 punya gaji semua tu. So, kamu akan bayar yang cukai ni pada tahun 2021. Sebab dia akan kira semua bagi tahun 2020 ni. Dan tahun 2021 ni baru bayar. Yang tu nanti kita akan belajar 1 bulan sekali. Bukan dia potongan cukai bulanan. Yang tu kalau dia potong sikit. Macam tu Yogan. Maksudnya dia akan potong sikit. Nanti hujung sekali still dia akan kira, and then baru kita akan compare cukup ke tak yang potong bulan-bulan tu. So basically dia akan kira by tahunan lah. Lepas tu nanti baru kita kira cukup tak bayar. Kalau tak cukup tambah, kalau terlebih dia akan bagi balik kat kita lah. Dia macam tu. Okay, nanti kita masuk in detail pasal potongan cukai bulanan tu. Alright? Okay. Lega kamu faham. Alright. So next adalah hitung pendapatan bercukai. Jadi gaji tahunan kita, dia bukan kira bulanan dia kira tahunan, gaji tahunan. Ni macam gaji tahunan ni pendapatan tahunan lah. Dia bukan gaji saja, pendapatan. Okay. So pendapatan tahunan ni boleh jadi gaji, boleh jadi sewa ataupun mana-mana income yang kamu ada lah. So pendapatan tahunan ni dia tak semuanya akan dikenakan cukai. Ada yang kita tak payah cukai duit tu. Contoh pendapatan tahunan kita, contohlah pendapatan gaji, contoh saya ambil gaji je. Gaji 3,000 darat dengan 12. So 3,000 darat 12 kita akan dapat 36,000. Jadi, untuk 36,000 ni, bukan semua akan kena cukai. So, pendapatan bercukai ni pendapatan yang hanya mana pendapatan yang kena cukai. Yang ada certain yang tak payah cukai. Contoh, kalau saya bagi derma. So, duit yang derma tu, saya tak perlu pun kena cukai. So, kita akan tolak lah. So, dia tak termasuk dalam kalangan pendapatan bercukai. Macam tu. Okay, so macam mana kita nak kira pendapatan bercukai ni? Pendapatan bercukai ni formula dia adalah, saya letak sini So pendapatan bercukai adalah bersamaan pendapatan tahunan. Saya lupa, saya duk buat je tapi saya lupa dia punya nama. So pendapatan ni pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Asal saya tak buat dekat page baru Okey, tak apa, saya buat kat page baru, senang sikit. Okey, so pendapatan bercukai saya buat PB Pendapatan bercukai adalah bersamaan 1 tahun 12 bulan kan. So pendapatan tu kena darab dengan 12 ke cikgu? Yes, betul Yogan. So you kena darab dengan 12. Tapi selalunya soalan dia memang dah bagi kat kita pendapatan tahunan. Kalau dia bagi pendapatan bulanan, you kena darab dengan 12 lah. Macam tu Yogan. Okay. So ni pendapatan bercukai. Saya buat PB pendapatan bercukai. Pendapatan
bercukai bersamaan PB. So pendapatan bercukai adalah bersamaan jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okay, so jumlah pendapatan tahunan ni senanglah, berapa you punya pendapatan, ataupun ada yang passive income, contoh you dapat yang macam sewa, ataupun you dapat lain-lain you punya income lah. So nanti you tengoklah, dia akan sebut nanti apa lagi dia punya pendapatan. Alright, ataupun macam dividen ke, faedah ke, so adalah benda-benda ni dekat jumlah pendapatan tahunan. And then tolak pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni adalah duit yang kita spend, yang kita bagi dekat orang. Maksudnya bukan bagi kat orang lah, maksudnya yang derma. So ni lebih kepada derma. Derma, yang kita belanja untuk derma lah, belanja untuk derma. So ni lebih kepada kita belanja untuk derma. Untuk derma kepada organisasi mana-mana lah. Okey, ataupun badan-badan kerajaan. So ni lebih kepada kita bagi manfaat kepada orang lain. Okey, so itu adalah pengecualian cukai. Kalau pelepasan cukai ni kita belanja untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga kita lah, belanja untuk diri sendiri. Ni yang saya guna ni bahasa yang senang untuk faham So nanti you baca balik penerangan dia in detail. Tapi ni cara senang nak faham. Pengecualian cukai ni yang kita berbelanja duit kita untuk bagi kat orang, kita derma. And then kalau untuk pelepasan cukai ni kita berbelanja untuk diri kita. Diri kita and family. Contoh macam kita belajar ke, iaitu kita bayar yuran untuk pengajian, itu pelepasan cukai. Ataupun kalau kita macam beli buku ke, so kat sini boleh dapat pelepasan cukai lah. Jadi pelepasan cukai ni kerajaan akan senaraikan. So nanti kita tengok apa yang boleh dapat pelepasan. Maybe kita beli laptop untuk belajar, ataupun kita beli tab ke. So dia adalah pelepasan-pelepasan dia. Kita akan tengok nanti. Alright. So ini adalah untuk kira pendapatan bercukai. Jadi ini adalah untuk first step. Saya tunjuk dulu macam mana nak kira pendapatan bercukai sebelum saya masuk dekat second step. So target saya hari ni at least kita masuk 3 step ni, dan insyaAllah okey lah. Okay. So nanti takut lama sangat you guys macam blank pula. Okay, so ni adalah dari buku teks Latih Kendiri 4.1C. Siapa yang ada buku boleh ambil, boleh buka Latih Kendiri 4.1C and kita buat sama-sama. Jadi saya tunjuk A, B, C, D ni untuk fahamkan konsep Alright, so first dia kata kita buat A ni dulu. Hitung pendapatan bercukai berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi. Okay, siapa yang nak try boleh try. Alright, so 1A. Okay again. 1A, jumlah pendapatan 89430, pengecualian cukai, pelepasan cukai. Okey, ni dia nak kita tengok konsep betul atau tak je, dia bagi straightforward. So kita just kira, iaitu pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan, iaitu 89340. Tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. So dapat kat sini 89340 tolak 2500 tolak 11,000. So dapat kat sini 75840. Okay, saya stop Ustaz. At least you guys boleh hadam kan? Faham ke tak? Okay, you guys faham tak? Okay, alright. So saya next kan, iaitu soalan B. B dia cakap jumlah pendapatan, pengecualian cukai, pelepasan cukai sama juga, which is kita just ambil jumlah pendapatan 76,000 tolak dengan pengecualian cukai 8250 tolak dengan pelepasan cukai 15340, dan dapat jawapan
76000 tolak 8250 tolak 15340. So dapat jawapan 52410. Y sum of tambah ke darab ke? Maksudnya Yogan, saya tak faham soalan kamu. Oh, Alhamdulillah faham Firdaus. Okay, Yogan, cuba try elaborate your questions. I don't understand your question, so try tanya balik. Okay, so ni adalah untuk soalan B, and then saya proceed lagi C. Okay, C pelepasan individu. So individu ni memang adalah pelepasan lah. So dia dah senaraikan kat sini. Pelepasan individu, KWSP dengan insurans perubatan. So kita ikutlah yang dia minta tu untuk pelepasan yang mana. So kat sini untuk soalan C tak ada pengecualian cukai. So just minus yang ada je lah, which is pelepasan. Dia tak minta pengecualian lah. Dia just minus pelepasan. Kenapa ketiga-tiga kena tolak, cikgu? Oh, sebab ini adalah pengecualian cukai. Ini adalah pelepasan cukai. Ini memang formula. So, formula tadi adalah pendapatan bercukai bersamaan jumlah pendapatan. Berapa pendapatan yang ada. Tolak pengecualian cukai. Tolak pelepasan cukai. So, kat sini dia memang dah bagi pengecualian cukai, pelepasan cukai, and then ni jumlah pendapatan. So, saya guna formula tadi je lah. Saya buat straightforward. So, kalau you takut salah ke apa, you ambil terus, you ambil and tulis formula dulu yang ni. Lepas tu you copy lah apa maklumat yang diberikan. Okay? Alright. And then, I continue with C. C adalah jumlah pendapatan. Okay, saya tulis formula nak bagi faham. Okay. Jumlah pendapatan. Saya tulis pendapatan je tolak pelepasan cukai, tolak pengecualian cukai. Ni memang formula dia untuk pendapatan bercukai. Tapi untuk soalan C ni, dia tak bagi pengecualian cukai. Dia just cakap ada pelepasan sahaja. So, kita tak payahlah masukkan bahagian pengecualian cukai ni. Tolak pelepasan cukai sahaja. So, kat sini saya ambil pendapatan dia adalah 68210 tolak dengan 9,000. Yang ni. Tolak dengan 6250. Yang ni. Tolak dengan, okey, ni hati-hati. Dia dah bagi kat sini had dia 3,000. Maksudnya kalau lebih kamu tak boleh nak claim banyak-banyak. Tak boleh nak melebih So kat sini instead of 3,600, kamu boleh tolak 3,000 je. Sebab dia dah hadkan 3,000 je untuk mendapat pelepasan cukai. Alright. So kat sini kita boleh tolak 3,000 sahaja. Sebab limit dia adalah 3,000. Okay, so make sure you tengok berapa limit dia. Jadi kat sini saya akan tolak iaitu 68210 tolak 9,000 tolak 6250 tolak 3,000. So dapat kat sini 49960. Okey, saya stop kejap dalam 10 saat untuk you guys tengok and fahamkan. Kalau tak faham, tanya. Okay, so kat sini ada student yang dia suka tambah dulu tau. So contoh kat sini dia tambah ni had dia 3,000 kan. So dia tambah siap-siap kat sini 9,000 tambah 6250 tambah 3,000. So dapat kat sini 18,250. Lepas tu dia masukkan terus kat sini 68210 tolak terus total ni pun boleh. You akan dapat jawapan yang sama. 68210 tolak dengan jawapan kat sini, you akan dapat 49960. So it's up to you. Yang you rasa senang, you guna cara tu. Okay, so ini adalah cara C. And then D pun dia kalau kamu perasan kat sini, dia bagi pelepasan sahaja, tak ada pengecualian. So saya just tolak pelepasan cukai lah. Saya padam ni. So okay, so D. So, pendapatan dia bagi pendapatan bercukai bersamaan jumlah pendapatan 113
421. Tolak dengan pelepasan dia. Yang pertama dia minta untuk individu. So tolak 9,000. And then tolak lagi. Alhamdulillah faham ya kan. So tolak lagi dengan insurance ni, which is dia claim 11,420. Tapi tak boleh nak lebih-lebih. So kat sini ada had dia, 7,000 je. So tolak dengan 7,000 sahaja. Yang lebih tu tak di cover So tolak 7,000 je yang boleh tolak. And then tolak lagi 2,400. So ni tak lebih 3,000 je, tolak 2,400 lah. So dapatlah jawapan dia, iaitu 113,421 tolak 9,000 tolak 7,000 tolak 2,400. So dapat kat sini 95,021. Okay. So ini adalah untuk yang first step baru, iaitu pendapatan bercukai. Okay, so settle tau yang first punya, yang ni. And then now, okay, yang ni yang kena tengok dalam jadual yang diberikan. Alright, so ini second step adalah hitung cukai pendapatan. Jadi once kita dah ada pendapatan bercukai, yang ni, yang kita kira ni, kita ada pendapatan bercukai, contoh yang ni. So barulah kita boleh tengok dari sini berapa yang kena bayar cukai. Nak kira cukai pendapatan, next step. So macam mana kita nak kira? So kat sini, untuk kira, nak hitung cukai pendapatan ni, kita akan tengok dari jadual. Ini adalah jadual. So jadual ni, dalam exam, dia akan bagi, tapi dia tak adalah bagi penuh macam ni. Dia akan bagi yang berkaitan je. Maybe dia akan bagi 3 ni ke, ataupun dia bagi 3 ni ke. So dia akan bagi yang berkaitan lah. Ini yang selalu yang saya nampak lah, soalan dekat trial dulu. Jadi dekat sini, contoh lah, saya ambil contoh ni 95,021. Okay. 95,021 ni pendapatan bercukai dari first step tadi. So untuk first step 95,021, kita kena cari dekat jadual ni dekat mana 95,021. So kat sini dia kata 0 sampai 5,000, bukan. And then 20,000 sampai 35,000, bukan. So dekat sini, ni, iaitu di antara 70,000 RM1 sampai 100,000. So yang ni. Jadi dekat sini, kita tengok 95,021 dia dari sini, and kita akan guna maklumat dalam jadual ni saja. So untuk ni kamu fokus kat sini je, jangan tengok bahagian lain dah. Tengok sini je. Alright. So dekat sini 70,000, yes, 70,000 pertama, betul. So dekat sini, bila 95,021 ringgit ni adalah cukai yang dia kena, pendapatan bercukai. So 70,000 yang pertama, ni contoh saya buat 70,000 yang pertama. Sekejap, I movekan ni. Okay. So untuk 70,000 yang pertama, ni untuk 70,000 yang pertama dia dah bagi fix, iaitu 4,600. So untuk 70,000 yang pertama ni memang you kena bayar 4,600. Okay. And then 70,000 ni tak cukup lagi 95,000 ni. So saya tolakkan 95,000 ni dengan 70,000. So saya tolak 95,021 tolak 70 123. So balance dia adalah 25,021 yang seterusnya. Faham maksudnya ini adalah 70,000 yang pertama dari sini. Jadi saya nak tahu balance dia sebab dia kena bayar untuk 95,021 ringgit. Jadi balance dia adalah 25,021 ringgit. Kalau saya tambah balik kedua-dua ni, 70,000 tambah dengan 25,021 ringgit, saya akan dapat balik 95,021. Okey, saya harap faham yang saya bahagikan kepada dua bahagian ni. So untuk 25,021 ringgit yang seterusnya kena bayar 21%. Okey, ni tak payah, ni ignore je. So dia just nak cakap maksimum 30,000 lah. So kat sini kita ada 25,000 lah. So darab dengan 21%. So kat sini saya akan buat 25,021 ringgit darab
21%. Okay. So 21% tu you boleh tekan kat calculator 21% ataupun you boleh tekan 21% lah, sama je. So saya pandang di atas ni. Takut you guys tak tahu nak tekan nanti. So I just movekan dia. Jadi dekat sini saya just 25,021 darab dengan 21%. So dapat kat sini 5254.41. Okay. So untuk yang 70,000 yang pertama dia kena bayar 4,600. Untuk 25,021 yang seterusnya kena bayar RM5,254.41. So untuk tahu total saya tambahlah kedua-dua. 4600 tambah dengan 5254.41 akan dapat jawapan 9854.41. Macam tu. Betul ya kan? Kena tambah kedua-dua lepas tu. Okay. So ini adalah untuk pengiraan bagi cukai pendapatan. Jadi dekat sini saya tunjuk yang ni ada dua soalan, iaitu hitung cukai pendapatan. So cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi setiap berikut dengan mengambil kira rebat cukai sekiranya layak. Okey, so kat sini ada pasal rebat. Jadi saya tak boleh buat lagi. Saya kena terang dulu apa itu rebat. Alright. So ni saya padam dulu. Sekejap lagi kita nak buat soalan. Jadi saya kena tunjukkan table ni. Table ni benda yang penting lah bagi bab ni. Alright. So yang ni saya padam dulu. Jadi kita tengok dekat sini. Third step. Okay, rebat cukai. So rebat cukai ni adalah dua benda je yang boleh dapat rebat. Iaitu yang pertama pendapatan bercukai, iaitu yang kat first step ni. Kalau pendapatan bercukai bawah 35,000. So kalau bawah 35,000 terus dapat rebat automatik, iaitu dapat rebat RM400. Rebat ni apa? Macam you dapat diskaun. Iaitu contohlah kita kira cukai pendapatan ni dapat kena bayar 500. Contoh saya bagi secara overall je. So kalau kena bayar cukai pendapatan 500 and then tiba-tiba dia dapat tolak rebat cukai iaitu 400 sebab pendapatan bercukai dia bawah 35,000. So saya tolak lah 400. Jadi nanti dia kena bayar cukai tinggal 100 je lah. Dia tak payah bayar 500 tu. Macam tu. Itu adalah rebat cukai. Okay. So ini adalah yang pertama di mana kita boleh dapat rebat. Yang kedua adalah zakat. So kalau you bayar zakat, kita boleh tolak juga dekat rebat. Jadi untuk yang beragama Islam dekat Malaysia ni, dia boleh pilih lah dia nak bayar zakat ke dia nak bayar cukai. Tapi kalau you nak bayar zakat, you kena bayar pada tahun, contoh tahun yang nak kira untuk 2020 ni kena bayar tahun 2020 lah. So nanti kita akan tolak lah cukai tu. Okay. So itu adalah untuk rebat, iaitu rebat ni boleh dua benda je, iaitu zakat ataupun pendapatan bercukai bawah 35,000. Okay, ada soalan tak? Siapa yang ada soalan boleh tanya. Okay, and then saya nextkan, iaitu kita nextkan yang soalan tadi tu. Okay, yang ni. So siapa yang ada soalan boleh copy and then kita buat sama-sama So first 2A. Pendapatan bercukai dia RM 108,630. Okay. So saya nak tengok kat sini 108,630. And dia adalah dekat sinilah, iaitu di antara 101 sampailah 250,000. Jadi kita akan tengok bahagian ni je, kotak ni je. So kat sini kita tengok untuk 100,000 yang pertama, kita akan bayar 10,900.
So ni fix untuk 100,000 yang pertama. So nak tengok balance dari 108,000 ni baru bayar untuk 100,000. So nak tengok balance yang kena bayar lagi 108,630 tolak dengan 100,000. So dapat kat sini 108,630 tolak 100,000. Dapatlah 8630 yang seterusnya. So kalau you nak check balik, you tambahlah balik kedua dia ni. So kalau you tambah, you akan dapat balik 108,630 ni. Alright. So kalau you nak mudah, you just bahagikan siap-siap lah. 108 ni bahagi siap-siap 100,000 dengan 8630. So ini memainkan peranan lah berapa ribu yang pertama. Okay. So 8630 ni kita kena bayar 24%. So 8630 darab dengan 24/100. So dapat kat sini RM 2071.20 tapi tak settle lagi, iaitu kita akan tambah 10,900 dengan 2071.20. Sebab kalau kamu ambil jawapan ni je, yang bawah ni je, nanti kiranya dia bayar untuk 8630 yang seterusnya sahajalah. So sis nak bayar kedua-dua kena tambah dua ni, and then ni pun kena tambah lah, iaitu 10,900 tambah RM2,071.20. Jadi jawapan dia adalah RM12,971.20. Ini jawapan dia. Okay? Alright, so next soalan B. 28,440. So pendapatan bercukai dia 28,440. Jadi oh okay, tak apa, saya buat slow-slow lagi. Okay, so now kita try buat B. Okay, Yogan, kamu pun kena try buat tau, kau nak bagi faham. Okay. So now untuk pendapatan bercukai yang ni 28,440. Kalau saya tengok kat sini, first saya perasan dia bawah 35,000 kan. Sekejap lagi mesti ada rebat. 28,440. So 28,440 adalah di bahagian yang ni. So first tengok dulu dekat bahagian mana. So saya tunjuk dua soalan je and then nanti C dengan D tu you guys try buat. So ini adalah bahagian dia. And then dari sini kita tengok dia bagi 20,000 yang seterusnya. 20,000 yang pertama. 20,000 yang pertama. Yang pertama. So 20,000 yang pertama you kena bayar RM150. Okay. And then dari balance ni, macam mana nak tahu balance? Ambil 28,440 tolak dengan 20,000. So dapat kat sini 8440 yang seterusnya. Okay. So yang seterusnya, kalau kamu tak pasti, tambah balik kedua-dua ni. Kalau kamu tambah, kamu akan dapat balik 28,440. So setiap kali kamu dapat soalan, bahagikan kepada dua bahagian. Berapa yang pertama and then balance dia. Tolak, dapatkan siap-siap yang seterusnya. Okay. So yang pertama tu kita bayar 150, yang seterusnya bayar 3%. So kat sini 8440 darab dengan 3% lah. So 8440 darab dengan 3/100. So dapat kat sini RM253.20. So kat sini untuk 8440 yang seterusnya, ini untuk 20,000 yang seterusnya. So kita kena tambah kedua-dua ni. Sebab kita kena tambah dua ni baru dapat 28440. Jadi untuk bayar pun kena tambah kedua-dua ni. 150 tambah 253.20 dapat RM403.20. Okey, tapi ni tak settle lagi. Kenapa? Sebab tadi saya dah cakap rebat ada dua bahagian, iaitu rebat dia akan dapat kalau pendapatan bercukai bawah 35,000 ataupun dia bayar zakat. So kat sini untuk kes soalan B ni,
pendapatan bercukai dia bawah 35,000 sebab just 28,000. So kat sini dia akan dapat rebat. So rebat dia dapat RM400. So cukai yang perlu dibayar adalah bersamaan 403.20 tolak dengan 400 lah. So dapatlah RM3.20 je dia kena bayar cukai. Macam tu. Okay. So saya harap you guys faham. Yang ni saya dah tunjuk A dengan B. Jadi nanti boleh try buat balik C dengan D. Nanti you guys boleh try buat balik A dengan B, and then C dengan D tu try buat sendiri. Okay, nanti check jangan jawapan dalam textbook lah. So yang ni dia bagi zakat tau. So yang ni boleh tolak dengan masa rebat nanti, and then ni pun boleh tolak masa rebat. Alright. So nanti insyaAllah kalau ada masa saya akan tambah C dengan D ni and campur dekat saya akan bagi video lah penyelesaian. Okay. So saya rasa sampai situ dulu. Nanti baru saya masuk dekat seterusnya, which is PCB semua ni. Okay. So ni tak masuk lagi lah. Jadi nanti kita masuk. Saya harap you guys faham lah apa yang belajar tadi. Okay. So sampai situ saja. Thank you yang join. InsyaAllah next week kalau internet okay kita sambung. Alright. Okay, sampai situ sahaja. Bye. Assalamualaikum.